Okey, kita lihat buku aktiviti di muka surat 11, soalan 2C. Okey, ini soalannya. Kita lihat bahagian yang pertama. Okey, saya ulang baliklah bagaimana kita buat. Kita tengok part by part ya. Okey, jadi bahagian pertama, bahagian atas ni boleh dipermudahkan lagi. Bahagian kedua pun boleh dipermudahkan. Bahagian ketiga pun boleh. Bahagian keempat tak payah ya. Bahagian empat tak payahlah ya, tak ada yang sepunya ya. Jadi kamu ada 3 bahagian untuk kita permudahkan ya. Kita buat step by step, okey. Jadi yang pertama 9x kuasa 2 ya. Permudahkan. Kita keluarkan sifar 3 ya. 3x. Ya, 3 kali 3 9, x kali x, x kuasa 2 tolak 4y. Okey, settle ya. Yang bahagian yang kedua kita ada 2x kuasa 2 tolak 50. Jadi kita keluarkan sifar 2. Okey, perhatikan ya. Perhatikan kita ada special sikit kat sini di mana dalam kurungan kita dapat x kuasa 2 tolak 25. Jadi itu apa dia? Kuasa 2 sempurna. Betul, kuasa 2 sempurna. Jadi kalau kuasa 2 sempurna, kita kena selesaikan ya, automatik sahaja kita buat 2 kurungan ya. Jadi 2 ni kekal. Terus 2 kurungan ya. Satu tambah, satu lagi tolak x kuasa 2 x. X 25 datang daripada 5 darab 5. Okey, itu kita dah permudahkannya. Okey, kemudian lagi kita ada apa lagi ya? Kita ada okey, bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga iaitu 5xy. Okey, di mana kita keluarkan sifar 5 dan y. Jadi tinggallah x tambah 5 di dalamnya. Okey, boleh semak balik ya. 5 kali 5y kali x 5xy. 5 kali 5 25. Positif positif positif. Y lah. Okey, settle lah ya. Okey, jadi kita masukkannya ke dalam kita punya persamaan ya. Yang tadi tu ya. Sorry, bukan persamaan, ungkapan kita. Masalah kita tadi. So, yang atas ni. Okey, yang di bahagian bawah kita ada 2 x tambah 5, x tolak 5. Okey, bahagian ketiga kita dah permudahkan jadi ini. Bahagian keempat tak ada apa-apalah ya. Okey, jadi sekarang ni kita akan tengok apakah bahagian yang kita boleh cancelkan, yang kita boleh matikan. Yang penting satu kurungan mati sekaligus ya. Jangan mati sikit-sikit, tak boleh ya. Okey, yang pertama kita tengok. Okey, kita tengok yang atas ni 3x tolak 4y, 3x tolak 4y. Samalah. Jadi kita boleh matikan semua sekali. Okey, apa lagi yang kita boleh matikan? Kita ada x tambah 5 di atas dan juga kita ada x tambah 5 di bawah. Jadi boleh mati. Okey, apa lagi yang kita boleh tengok? Nombor 2 ni di luar kurungan ada tak kita boleh matikan? Tak ada 3 tak boleh, 5 pun tak boleh ya. Okey, jadi kita tulis semula apa yang tinggal setelah dimatikan ungkapan beberapa kurungan ya. Jadi 3x bawahnya 2 ada x tolak 5. Okey, ini tinggal bawah ni semua dah mati, letak satu lah ya. Ya, tak nak letak pun tak apa, tapi boleh je letak tak ada kesalahan pun. Okey, so selepas tu kita akan darabkan lah ya. Kita akan darabkan 3 kali 5 15. Ada xy. Ini kalau kali dengan 1 tak ada apa beza lah, kan sama lah. Kekal. Okey, so itulah jawapan akhirnya ya. Jadi itu soalan C ya. Okey, kita lihat soalan D. Ya, soalan D di mana kita akan guna ni operasi bahagi. Ya, operasi bahagi. Jadi kita akan flashback balik sebenarnya sewaktu kamu sekolah rendah dulu, sekolah kebangsaan ya. Ini flashback lah waktu SK dulu, sekolah kebangsaan ya. Contohlah, dia bagi pada kamu 1/4 bahagi 3/8. Okey, contoh macam ni lah kan. Apa yang kita akan buat? Ya,
kita akan buat dia menjadi bahagi jadi darab. Nombor di belakang ni kita akan terbalikkan. Dia kira 8/3 kan? Ya. Adakah kamu masih ingat lagi? Okey, kemudian kita permudahkan. Atas bawah ni didarabkan. Jadi kita boleh permudahkan. Dapat sipit ni 2, ni matilah. So jawapannya kamu akan dapat 2/3. Inilah jawapannya ya. Okey, so begitu juga sebenarnya dengan algebra tingkatan 2 ni. Ya. Apabila kamu jumpa pecahan melibatkan operasi bahagi, kita akan terbalikkannya. Seperti yang kamu dah belajar waktu sekolah rendah dulu ya. Jadi kita lihat soalan D ya. Soalan D di mana soalannya begini. Okey ya, sebenarnya soalannya agak panjang. Kenapa Sebab setiap bahagian dalam masalahnya ini kita boleh selesaikan setiap bahagiannya sebelum kita boleh matikan ya. Okey, jadi tak ada masalah sebenarnya. Kita buatlah part by part ya. Walaupun panjang tapi dia tak ada masalah. Yang penting kamu faham konsep dia. Okey, ini bahagikan. Bila bahagi kita akan terbalikkan yang di belakang ni. Okey. Jadi kamu tulislah siap-siap begini ya. Ini saya buat langkah yang panjang ya, step by step. Kalau kamu dah mahir dengan yang awal-awal ya, kamu boleh direct terus buat sebenarnya. Ya, direct, tak payah nak buat step by step ya, terlampau detail kan. Shortcut aja. Okey jadi nampak tak? Kita dah tukar operasi bahagi tadi ini kepada darab. Okey, nampak ya, kita tukar dia. Bahagi ni menjadi darab dan bahagian belakang ini kita terbalikkan. Yang bawah pergi ke atas, yang atas pergi ke bawah. Nampak? Kita terbalikkan ya. Okey. Jadi bila dah terbalikkan, jadi kita kenalah buat permudahkan ya, permudahkan. Kita buat step by step lah Okey. Jadi kita tengok bahagian pertama yang ini ya. 2M kuasa 2 tambah 2M. Okey, apa kita boleh keluarkan? 2 dan M. Yang tinggal adalah M tambah N. Okey. Bahagian yang kedua yang ini. Apakah ini yang kamu nampak? Nampak tak? Dia ada kuasa 2. Dia ada tolak. Dan nombornya ini adalah kuasa 2 sempurna. Kenapa 25 dia datang daripada 5 darab 5. 16 datang daripada 4 darab 4 ya. Jadi automatik kamu terus buat 2 kurungan tambah dan tolak. Sebab dia cukup syarat ya. Okey, so 25 ni 5. Ada T kuasa 2, 5T lah. Jadi ini pun 5T. Ya, tambah tolak. 16 datang daripada 4 darab 4. Okey, jadi settle lah ya untuk bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga ni, kamu nampak dia ada 3 sebutan. Jadi kalau 3 sebutan, memang kamu tak boleh lari lah. Kamu kena buat darab silang Okey, tak apa. Kita buat slow, step by step. Yang penting betul. Ya, lepas tu kita boleh laju. Okey, A. 25 T kuasa 2. Kemudian di tengahnya C. 16. Ini B. Tolak 40 T ya. Jangan silap letak Okey, so kita boleh cubalah sebenarnya ni Cuba apakah nombor yang sesuai ya. Dia ada banyak kombinasi sebenarnya. 5 kali 5, 25. T kali T, T kuasa 2. Okey, boleh digunakan. Kemudian kita kali 4 dengan 4. Okey, 4 kali 4, 16 kan? Okey, jom kita tengok bahagian jawapan. Ini penentu dia. 5 kali 4, 20. Ada T. Ini pun sama jugalah. 5 kali 4, 20. Okey. 20 tambah 20 memang 40 kan? Tetapi cuba kamu tengok. Tanda dia tolak kan? Jadi kalau tanda tolak, tanda negatif, bermaksud kamu kena letak negatif lah. Kalau macam ni tak jadi. Tolak 20 tambah 20 jadi kosong. Letak tanda tolak di kedua-duanya. Ya. Tolak 20, tolak 20. Jawapannya tolak 40. Kan? Ya, boleh guna kalkulator lah untuk semak.
Jadi kalau negatif kamu letak dah di sini, bahagian dalam pun kamu kena letak negatif lah. Semak balik. Negatif darab negatif positif. 4, 4, 16. Okey, betul ya. So, jawapannya 5T tolak 4. Satu lagi pun 5T tolak 4. Ya. Okey, itu adalah bahagian ketiga. Bahagian keempat, kita ada 4M kuasa 2 tolak 4N kuasa 2 ya. Adakah ini kuasa 2 sempurna? Cuba tengok betul-betul. Okey, 4 ni memang kuasa 2 sempurna lah. Kenapa? 2 darab 2, 4 kan? Okey. Kemudian M kuasa 2, M darab M. Dan dia memang syaratnya kena tolak sahaja. Okey, N kuasa 2. Jadi ini juga sebenarnya adalah kuasa 2 sempurna. Automatik lah 2 kurungan. Ya. 4M. Okey, 4. 2, 2. M kuasa 2, M. Ni tolak kan? Jadi kamu buatlah tambah tolak. 4 ni adalah 2 juga. N kuasa 2, N. Okey ya. Jadi di sini sebenarnya kita boleh simplify lagi. Kamu tengok, setiap kurungan ni dia ada nombor 2 kan? Dia sepunya kan? Jadi kita keluarkan 2, tinggallah M tambah N. Yang ini pun kurungan kedua ni pun nampak tak? Sepunya juga 2 dia kan? Keluarkan 2, M tolak N. Lepas tu apa kita akan buat? Disebabkan di bahagian luar tu kamu nampak kita ada 2. Nampak tak bahagian luar ni? Ya. Sini 2, sini pun 2. Dia tak boleh jadi macam tu. Ya, tak boleh. Jadi apa kita akan buat? Kita akan darabkan. 2 darab 2 dapat 4. Jadi M tambah N, M tolak N. Ini kita darabkan ya. Kalau tak nak buat cara macam ni, cara satu lagi, kamu boleh keluarkan nombor 4 ni siap-siap. Boleh juga. Kamu keluarkan dia begini. Keluarkan 4, M kuasa 2 tolak N kuasa 2. Kemudian, buat 2 kurungan untuk MN. Boleh juga ya, lagi cepat ya. Sengaja saya tunjuk 2 kaedah supaya kamu tahu sebenarnya algebra ni sangat macam mana ya? Dia sangat seronok dibuat kalau kamu faham betul-betul konsepnya. Dia takkan tipu kamu. Apa-apa jalan pun akan dapat benda tu juga sama ya. Okey, jadi berbalik pada soalan kita, kita dah siapkan semua bahagian kan? Okey, jom kita masukkan ke dalam kita punya persamaan ya. Persamaan lagi ke dalam masalah kita. Okey. Saya guna pen hitam ya. Bahagian pertama tadi inilah 2M, M tambah N. Bahagian kedua, bahagian bawah ni 5T tambah 4. 5T tolak 4. Okey, darab 3 ungkapan tu kita dapat ini. Okey, bahagian keempat, bahagian bawah ni lah. Iaitu 4M tambah N, M tolak N. Okey, jadi kita dah simplifikan sepenuhnya persamaan masalah kita tadi. Okey, jadi sekarang ni kita akan buat potong memotong ya. Dia mudah. Kalau kamu dah settle bahagian demi bahagian, langkah berikutnya akan jadi lebih mudah. Okey, nampak tak? 5T tolak 4, 5T tolak 4 atas bawah. Terus potong. Ya, ada lagi tak? Ada kan? Apa dia? M tambah N ya. Okey. Mati. Okey, apa lagi? Boleh tak 5T tambah 4, 5T tolak 4? Tu tak boleh ya. Operasinya berbeza. Tak boleh ya. Okey, apa lagi? Kita ada nombor 2 dan 4. Ya. Jadi nombor tu kita boleh permudahkan. Ya. 2 di sini sifir 2 dia matilah, habislah. Jadi 2, 4 bagi 2 dapat 2. Okey. Apa lagi? Settle dah, nampak gayanya ya. Okey, jom kita tulis semula. Apa yang tinggal selepas banyak kurungan dah hilang. Okey, ada apa-apa tak yang kita boleh matikan? Ya. Ada tak apa-apa lagi?
Nampaknya macam dah tak ada kan ya. Ini kalau kamu nak guna teknik tadi, negatif 1 tu untuk kamu matikan, mungkin boleh sebenarnya ya. Ataupun kamu nak biarkan dia begini sahaja pun boleh juga. Okey. Jadi kalau kamu nak guna macam teknik tadi di mana kamu letak tanda negatif di luar supaya dia boleh dimatikan atas dan bawah, itu akan menjadikan dia lebih ringkas. Okey, apa maksud saya kat sini ya? Okey, cuba tengok betul-betul ya. 5T tambah 4, 5T tolak 4. Jadi kalau kita letak tanda negatif 1 macam tadi. Okay, negatif 1. Yang penting dia kena sama dengan atas. Negatif darab negatif, positif. Negatif darab apa ni? Negatif juga. Boleh tak kamu samakan dia seperti di atas? Ataupun nak samakan dengan kurungan ni? Boleh atau tak boleh? Masa ni kamu kena tengok betul-betul dia punya tanda operasi tau. Kalau kamu buat macam ni, adakah dia boleh menjadi sama seperti yang asal ni? Itu syarat untuk algebra sebenarnya ya. Kalau kamu nak permudahkan dia, yang langkah itu mesti sama dengan yang sebelumnya. Nilai dia tu. Kalau dia jadi tak sama, kamu tak boleh buat sebenarnya. Ya. Okey, untuk soalan ni, adakah kalau kita letak tanda negatif kat sini, okey, dengan tujuan kita nak matikan yang atas bawah ni, kita nak itulah sebenarnya. Okey. Negatif kamu pun letaklah tanda negatif kat dalam ni. Negatif darab negatif memanglah positif. Tetapi adakah dalam kurungan ni sama dengan yang atas ni? Ini tolak 5T, ini tambah 5T, nampak? Positif kan, ini positif kan, ya? Jadi sebenarnya dia tak sama. Jadi boleh tak buat kaedah ni? Tidak boleh. Okey? Tidak boleh sebab dia tak sama kan? Okey, jadi apakah cara yang terbaik untuk menyelesaikannya? Maksudnya kamu hanya perlu biarkannya sahaja menjadi seperti ini. Okey, kamu hanya darabkannya sahaja, iaitu M. Letaklah kurungan di bahagian bawahnya. Okey, 2 ni kamu letak di depan lah ya, sebab dia ada nombor kan. M tolak N dalam kurungan 5T tambah 4. Itu sahaja yang boleh kita buat ya. Okey.